Kemana saya mencari bimbingan? Saya dapatkan nasihat kerja daripada bos. Jika perlukan bimbingan, saya cari orang tersayang dan dipercayai. Saya tak tahu semua jawapannya. Ya, ada baiknya mencari di tempat lain. Rasanya saya tiada tempat meminta bimbingan sekarang. Awak harus fikirkan sendiri. Kalau awak minta daripada orang lain, awak tak akan belajar sendiri. Saya minta nasihat kawan. Kalau saya memang nak buat, biarpun lebih buruk daripada baik, saya tetap akan buat. Orang yang lebih arif daripada saya. Ayah saya, terutamanya tentang perempuan. Mungkin ayah saya. Tapi saya jarang terima nasihat dia bulat-bulat. Saya minta bimbingan atau bantuan seorang kawan kerana dia amat pintar. Paling penting sekali, dia tak mencemooh. Pada hari ini, kita berdepan pelbagai pilihan. Secara purata, pasaran Amerika mempunyai 48,750 barang-barang. Kita perlukan bimbingan. Kita semua berhadapan dengan pilihan hidup, pekerjaan, pasangan hidup, cara hidup, wang dan juga keputusan harian. Pilihan adalah baik, tapi ia tak memudahkan keputusan. Adakah ia penting? Adakah ia rawak? Atau adakah hidup anda mempunyai tujuan? Dua hari paling penting dalam hidup kita ialah sewaktu dilahirkan dan mengetahui sebabnya. Paulus menulis, kerana kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mahu supaya kita hidup di dalamnya. Allah mencipta anda. Kehidupan anda mempunyai tujuan. Anda bukan satu kebetulan. Kehidupan anda penting. Allah mempunyai takdir khusus yang unik untuk anda. Hidup anda membawa perbezaan. Kadang-kadang ini membimbangkan orang. Mereka takut mencelarukan atau terlepas tujuan Allah, tetapi ia bukan begitu. Tujuan Allah untuk hidup kita lebih besar daripada kesilapan kita. Saya sendiri banyak kali membuat kesilapan. Kadang-kadang saya sengaja tak indahkan Allah. Sewaktu saya berusaha sendiri kerana berfikir saya lebih arif dan cukup tabah untuk mengendalikan semuanya sendiri. Akhirnya, saya pun terluka dengan teruk. Hubungan jangka panjang saya berakhir dengan kegagalan yang menyakitkan. Jika dikenang kembali, saya sedar hubungan itu tak betul. Tapi saya tetap tak indahkan Allah. Saya kebingungan. Tapi apabila saya tumpukan kepada Allah, saya tahu Dia menyayangi saya seadanya dan rasa disayangi semula. Saya tahu saya tak ditinggalkan. Nelson Mandela berkata, jangan nilai saya berdasarkan kejayaan saya. Nilai saya berdasarkan berapa kali saya jatuh dan bangun semula. Hubungan antara ibu, bapa dan juga saya agak bergolak. Saya tak serasi dengan bapa saya. Dia tak terlibat dalam hidup saya. Sama ada mabuk atau ada hubungan sulit. Teruk sekali. Setelah menjadi Kristian, saya mahu menjalin hubungan dengan bapa saya. Saya mahu dia kembali dalam hidup saya. Saya pun mencarinya. Dia hidup bersendirian di rumah pesara di Macclesfield. Saya ingat dia sudah berubah seperti saya. Dia belum berubah. Dia lebih perengus, tua, kaki botol, tiada adab, kasar dan penuh sindiran. Seperti yang saya ingati. Saya menjemputnya ke rumah kami di London. Dia menaiki kereta api dan saya menjemputnya di stesen Euston. Setiap kali bertemu, saya akan menjemputnya di platform sewaktu dia turun dari kereta api. Dia merungut, mengeluh, mengadu dan mabuk. Dia sering merungut tentang wang. Pada satu hari, dia datang melawat. Dia jatuh sakit dan terpaksa ditahan di hospital selama seminggu. Ia pengalaman yang teruk. Saya mahu hantarnya pulang setelah sembuh. Saya membawanya ke stesen Euston. Saya membawanya menaiki kereta api dan mendudukkannya. Dan di tengah-tengah gerabak itu, saya dipenuhi kasih sayang terhadap bapa saya. Ia aneh. Dan saya hampir tersedu di sana. Saya melihatnya dan berasa sedih.
Kami tak pernah jalankan hubungan. Saya tak ingat kami pernah makan bersama. Semuanya bermain di fikiran saya. Tiba-tiba, saya ingin menaik tarafkan tiketnya ke tiket kelas pertama ke Manchester. Saya membeli tiket sehala kelas pertama yang mahal ke Manchester. Saya mengiringinya ke gerabak kelas pertama. Saya mendudukkan dan mencium kepalanya. Sewaktu berdiri di platform, Amanda pun kata, "Apa yang awak buat?" Saya menjawab, "Saya pun tak tahu. Saya cuma nak lihat bapa saya gembira." Saya melihat bapa saya melalui tingkap gerabak. Dia menanggalkan topinya. Dia selalu memakai topi dan meletakkannya di atas meja. Dia merebahkan tempat duduk kulitnya dan berehat. Dia memetik jari dan pelayan datang memberikan dia teh dan biskut. Dia mengeluarkan surat khabar dan mula membaca. Semasa berbuat begitu, dia pusing melihat saya di luar tingkap. Dia memberikan senyuman yang paling lebar. Ia seolah-olah semua hari jadi dan hari Natal bergabung. Dia senyum berseri-seri. Itulah kali terakhir saya melihat bapa saya. 3 minggu kemudian, dia meninggal dunia kerana serangan jantung. Bersendirian di rumah pesara itu. Saya sentiasa berfikir, adakah ia adik saya untuk membelikannya tiket itu? Atau adakah itu bimbingan Allah? Saya sudah berdamai dengan bapa saya selepas bertahun-tahun bertengkar, minum arak, main perempuan dan perkara yang teruk. Kini satu-satunya bayangan ayah di minda saya ialah wajahnya di dalam gerabak kereta api yang sedang berlepas. Saya tak pandai mengikut panduan arah. Saya selalu sesat. Saya dapati GPS amat berguna. Setiap kali mengikut jalan yang salah, ia membetulkan haluan saya. Ia amat sabar. Ia sentiasa mencari jalan yang lain. Anda boleh mematikannya dan tak mengindahkannya. Tapi jika anda mengikutinya, perjalanan anda menjadi lebih selesa. Begitu juga dengan Allah. Analogi itu gagal kerana kita tak berhubung dengan peralatan. Kita berhubung dengan insan yang mengasihi kita. Ini ialah hubungan dengan Allah. Dia mempunyai tujuan untuk anda dan dia amat penyabar. Saya hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Saya hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Bagaimana cara Allah membimbing kita? Ia sebuah hubungan. Dia berfirman kepada kita. Bagaimana kita mendengar suaranya? Saya dapati terdapat 5 cara Allah berfirman kepada kita. Kadang-kala hanya dengan satu cara. Jika ia pilihan besar, kelima-limanya mungkin digunakan. Cara pertama ialah melalui Alkitab. Pemazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Alkitab ialah kata-kata Allah. Saya dapati semenjak menjadi Kristian, inilah cara utama Allah membimbing saya melalui firman-Nya. Sewaktu membacanya, kita mendengar dia berfirman tentang kasih-Nya terhadap kita. Kita anak-anak-Nya. Dia mengasihi kita. Kita dapati rancangan-Nya ialah agar kita mengetahui kasih-Nya serta mengasihi-Nya. Inilah caranya kita mencari maksud dan tujuan hidup melalui hubungan dengan Allah. Kita juga diminta mengasihi orang lain, mengasihi keluarga, kawan, jiran dan juga musuh. Kita boleh mengasihi dalam pelbagai cara, seperti berbuat baik. Ramai orang yang sengsara. Dan perbuatan baik tidak membebankan, namun mampu mengubah hidup seseorang. Alkitab juga mengajar bahawa tujuan Allah untuk hidup kita ialah menjadi seperti Yesus. Contohnya, kita harus berintegriti. Ada beberapa hal yang tak perlu didoakan. Anda tak perlu berdoa sama ada harus membayar cukai ataupun tidak. Anda tak perlu berdoa, "Tuhan, perlukah saya bayar cukai tahun ini?" Alkitab mengajar kita untuk membayar cukai. Saya dengar kisah seseorang lelaki yang baru mendari Kristian. Dia kirimkan surat kepada Jabatan Hasil Dalam Negeri. Katanya, "Tuan, kini saya seorang Kristian dan tak dapat tidur. Ini hutang 100 pound saya. PS,
Jika masih tak dapat tidur, saya akan kirim yang selebihnya. Kita mengetahui semua hal-hal ini melalui Alkitab. Kita tahu Allah mahu anda berbakti. Anda tidak diselamatkan kerana berbakti, tetapi diselamatkan untuk berbakti. Allah mempunyai rancangan yang unik untuk anda. Dia mempunyai bakti khusus untuk anda lakukan. Sewaktu mencari bimbingan, kita mungkin membuka halaman Alkitab secara rawak dan mencari ayat dengan harapan ia berfirman kepada kita seperti horoskop atau bola kristal. Itu bukanlah cara yang betul kerana kita mungkin membuat kesimpulan yang salah tentang apa yang Allah ingin katakan. Bagaimana anda mengetahui tujuan Allah untuk hidup anda? Cara kedua Allah membimbing kita ialah melalui Roh-Nya. Dalam Kisah Para Rasul 20:22, Paulus berkata, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ." Satu definisi orang Kristian ialah orang yang dipimpin Roh Kudus. Setelah anda menerima Yesus dan menjemput Roh-Nya tinggal di dalam anda, Dia mulai berfirman dan membimbing anda. Yesus kata, pengikutnya kenal akan suaranya. Kalau orang tak dikenali menelefon anda tak kenal suaranya. Jika isteri saya Pipa menelefon saya kenal suara serta-merta. Semakin anda mengenali Yesus, semakin anda kenal akan suaranya. Roh Kudus berkata-kata sewaktu kita membaca Alkitab dan berdoa. Kisah Para Rasul 13:2 mengatakan, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, berkatalah Roh Kudus. Doa ialah perbualan dua hala. Contohnya, apabila berjumpa doktor, anda tidak menyatakan semua permintaan dan aduan kemudian berjalan keluar. Anda bercakap, kemudian menunggu balasan doktor. Begitu juga dengan doa. Kita bukan sekadar bercakap kepada Allah, kita juga mendengar balasannya kepada kita. Sebab itulah saya menyediakan pen, buku nota atau sehelai kertas sewaktu berdoa dan membaca Alkitab. Apa dibicarakan Roh Kudus kepada saya hari ini? Ada kalanya Roh Kudus membimbing kita melalui keinginan yang kuat untuk membuat sesuatu. Dalam Filipi 2:13, Paulus berkata, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sebelum saya menjadi Kristian, jika anda kata saya harus menjadi paderi di gereja England, saya pasti berfikir ia pekerjaan paling teruk. Ia membosankan, meletihkan dan menyeramkan. Saya tak mahu melakukannya. Apabila Roh hidup di dalam saya, Dia memberikan saya keinginan untuk melakukan pekerjaan saya sekarang. Ada kalanya Allah membimbing dengan cara luar biasa. Nubuatan, penglihatan, gambaran, mimpi, tanggapan atau suara kedengaran bagi sesetengah orang. Beberapa tahun lalu, saya bekerja sebagai guru bahasa Inggeris di London. Saya ingin beralih kepada perniagaan dalam bidang komunikasi. Saya mempelajari bahasa Perancis di universiti, hidup setahun di Perancis dan ingin kembali serta bekerja di sana. Pada satu petang, saya dijemput mengikuti pertemuan gereja. Saya kurang beriman pada masa itu, tetapi saya tetap menghadirinya. Orang yang memimpin pertemuan itu ialah pemimpin gereja yang terkenal. Dia dihormati kerana kearifan rohaninya. Selepas ceramahnya, dia berkata, "Saya rasa Perancis ialah tempat yang penting bagi awak." Saya fikir menarik, tapi ia mungkin hanya kebetulan. Beberapa anggotanya bertanya jika mereka boleh berdoa untuk saya. Seorang telah menyampaikan ayat Alkitab yang amat bermakna bagi saya. Seorang lagi menerima gambaran yang menyentuh perasaan saya atas sebab peribadi. Ia berkaitan dengan Perancis. Selepas itu, saya berdoa kepada Allah. Okey Allah, jika ini engkau dan ia betul, berikan saya pengesahan. Saya perlukan pekerjaan di Perancis dalam bidang komunikasi perniagaan. Tak lama kemudian, saya berjumpa seorang kawan lama dan menceritakan kerjaya impian saya. Dia menjawab, anehnya, saya baru berbual dengan emak saudara saya. Dia memiliki syarikat pakar komunikasi korporat di Perancis.
Saya mendapatkan maklumatnya, kirimkan resume saya, ditemu bual dan ditawarkan pekerjaan di Sekolah Perniagaan Pelatihan Kopra. Mengenang kembali, saya sedar Allah membimbing saya dalam pelbagai cara melalui Alkitab, doa, orang Kristian yang lain dan juga keadaan. Ini tidak bermaksud ia mudah. Saya perlu menolak pintu, tetap percaya meskipun susah. Ia membuktikan Allah berupaya membimbing kita membuat keputusan. Cara ketiga Allah membimbing kita ialah melalui nasihat orang kudus, iaitu nasihat orang Kristian yang lain. Itulah keistimewaan gereja menjadi sebahagian daripada komuniti orang Kristian yang lain dan saling membantu. Amsal berkata, siapa mendengarkan nasihat, dia bijak. Saya menggalakkan anda mencari orang yang bijak dan berpengalaman. Dengarlah nasihat mereka dan buatlah keputusan yang baik. Akan tetapi, keputusan terletak di tangan anda. Ada baiknya untuk mendapatkan nasihat. Jadi, bagaimana anda tahu Allah berfirman melalui roh dan kawan anda? Dan bukannya ia cuma bayangan anda sendiri. Kita mungkin membuat kesilapan atau salah tafsir apa yang didengar, tetapi Alkitab membantu menguji sama ada ia benar. Yohanes berkata, ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Jadi, pertama, adakah ia selaras dengan ajaran Alkitab? Kedua, adakah ia membina, mendorong, menghiburkan? Adakah ia menggalakkan kasih? Jika tidak, ia bukan daripada Allah. Ketiga, adakah anda merasakan ketenangan Allah tentang keputusan itu? Paulus menulis, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi, jika anda tidak berasa tenang, ia mungkin tidak betul. Cara keempat Allah membimbing kita adalah melalui akal budi. Anda tidak kehilangan semua logik dan takkulan setelah menjadi Kristian. Anda tetap anda. Janji bimbingan Allah tidak diberikan supaya kita tidak berfikir. Alkitab mengajar tentang kehendak umum Allah. Contohnya, kita tahu hidup bujang ialah panggilan yang tinggi. Yesus tidak berkahwin, tetapi secara umumnya perkahwinan ialah norma. Akan tetapi, Alkitab tidak memberitahu siapa yang harus dikahwini. Anda harus gunakan akal budi dan bertanya, adakah kami serasi? Begitu juga dengan keputusan kerjaya. Selepas percaya, ada yang bertanya, haruskah saya berhenti bekerja? Paulus berkata, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Setiap seorang harus kekal dalam situasi seperti waktu Allah memanggil anda. Allah memberi anda pekerjaan itu bagi suatu tujuan. Jadi perintah umum ialah kekal di tempat anda sehingga Allah memanggil kepada hal lain. Panggilan Allah untuk anda pasti sesuatu dengan sifat, personaliti, pendidikan dan kemahiran anda. Anda boleh bertanya diri sendiri, apa yang saya gemari? Apa bakat dan minat saya? Apa kemahiran saya? Cara terakhir Allah membimbing kita ialah tanda mengikut keadaan. Ada kalanya kita berdepan pilihan sukar. Kita mungkin berkata kepada Allah, saya tak tahu mana haluan yang betul. Saya tak tahu sama ada hubungan ini, pekerjaan ini adalah betul atau tidak. Ataupun saya tak tahu jika ini keputusan yang betul. Amsal 16:9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mazmur 37:5 menyatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Allah boleh menutup dan membuka pintu. Kuncinya adalah menyerahkan keputusan serta mempercayainya. Kita perlu melihat keadaan, tapi jangan terlalu bergantung kepadanya. Ada kalanya kita perlu tabah mengharungi keadaan. Pada asasnya, Allah berada di sisi kita. Dia mengubah hal biasa menjadi sesuatu yang indah. Dia tak melakukannya tanpa kita. Dia meminta kita tekun dan dia bekerja bersama kita. Pada pertengahan abad ke-19, aristokrat Inggeris, Lord Radstock, tinggal di sebuah hotel di Norway. Pada satu malam, dia terdengar bunyi piano yang jelik di ruang depan tingkat bawah. Dia memandang dan ternampak seorang anak perempuan yang memainkannya. Biasanya, dia seorang yang penyabar, tapi bunyi bising yang berterusan itu membuatnya marah. Selepas seketika, seorang lelaki datang dan duduk di sebelahnya. Daripada menghalang usaha anak itu, dia mula bermain dan mengajar kod di sisinya. Dengan setiap ketukan, mainannya melengkapkan nota anak itu. Tiba-tiba, bunyi yang merdu memenuhi seluruh hotel. Dia mengambil kesilapan anak itu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Lord Radstock mendapati lelaki itu ialah bapa anak perempuan itu, pengubah Rusia abad ke-19 yang terkenal
Alexander Borodin. Selalunya apabila kita mengenang kembali, kita melihat Allah boleh menggunakan kesilapan kita. Saya ada banyak kesilapan. Allah tak memenjarakan saya. Itu perbuatan saya. Allah tidak memberikan saya 2 penceraian. Itu perbuatan saya. Tapi dia membantu saya mengharunginya. Ibu bapa saya disfungsi dan kaki botol. Saya diusir pada usia 15 tahun selepas bertengkar dengan bapa saya. Saya pun menyertai sebuah geng. Saya melawan polis. Akhirnya saya dipenjarakan. Saya dibebaskan dan menjadi askar pada usia 21 tahun. Saya bercerai 2 kali, hampir-hampir menjadi kaki botol. Saya beralih daripada dibuli di sekolah kepada ahli tinju tentera dan pembuli berseragam. Ibu saya meninggal dunia. Saya tak pernah berjumpa dengannya sejak kecil. Dia menghidap kanser. Ibu dan bapa saya adalah kaki rokok dan kaki botol. Pendekkan cerita, dia dimasukkan ke hospital. Saya luangkan 10 hari dengannya sebelum dia meninggal dunia. Dia menghidap tumor besar dan tertidur dalam dakapan saya. Ia menjadi pemangkin bagi saya untuk berfikir masak-masak. Saya memulakan suatu perjalanan. Tak lama kemudian, seorang kawan berkata, "Awak ada banyak soalan. Cubalah ikuti kursus Alpha." 16 tahun dalam ketenteraan. Saya pernah melompat dari kapal terbang, mengikuti kursus menembak, menjadi tentera. Saya boleh mengikuti kursus tentang Allah. Saya ingat duduk sambil mendengar ceramah dan berfikir, saya tak pernah dengar semua ini. Semuanya baru kepada saya. Dan saya berdoa. Doa saya ialah, jika engkau wujud dan semua ini benar, dan engkau boleh membuat saya menjadi seorang yang lebih baik, harap-harap menjadi seorang suami yang setia, bapa yang baik, seseorang yang disukai orang. Datanglah. Keadaan mula berubah. Saya memikirkan hal yang aneh. Saya berfikir, saya tinggal bersama teman wanita selama 8 tahun. Mungkin kami harus berkahwin. Kami berbincang tentangnya dan berkahwin. Saya berdoa dan mendapat semula anak yang saya tinggalkan semasa 3 tahun. Kini dia 36 tahun dan tinggal bersama kami. Anak perempuan saya berusia 18 tahun amat jelita. Jika anda beritahu saya beberapa tahun lalu yang saya akan menjadi seorang vikar gereja England, saya akan kata, awak sudah gila. Ia tak pernah terlintas di fikiran saya. Kadang-kadang saya masih tak percaya. Sekarang saya bekerja dengan orang yang sudah lama saya kenali. Saya mampu memahami situasi ramai orang. Saya bekerja dengan orang yang hidup merempat, menghidap isu mental, banduan, bekas banduan melalui kebajikan Caring for Ex-Offenders. Saya dianugerahkan MBE. Bagi saya, ia mengujakan kerana bekerja dengan bekas pesalah dan disanjung begini adalah luar biasa. Itulah yang Allah katakan. Aku mempunyai rancangan yang baik dan sempurna untuk kehidupan kamu. Rancangan damai, sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia kata dia tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita. Itulah yang mendorong saya. Selalunya semasa mengenang kembali, anda melihat Allah telah membimbing anda. Dia mempunyai tujuan untuk hidup anda. Semasa anda membaca Alkitab, mendengar kepada Roh, berbual dengan kawan, berfikir dan memerhati, kehidupan anda ada tujuan. Anda akan membuat perbezaan, membawa impak yang lebih besar daripada yang dibayangkan. Satu hari nanti, Allah akan berkata, "Syabas, awak telah tiba ke destinasi."